Soalan keempat ni berkaitan dengan adakah wujud karamah pada wali-wali ataupun orang soleh. Banyak orang kata sekarang ni keramat tok wali, keramat tok wali. Dan kadang-kadang kesan peninggalan orang-orang soleh ataupun keramat tok wali ni, sehingga dia buat tempat ambil berkat, ambil berkat telaga tok syekh lah dan seumpamanya. Jadi benarkah wujud karamah ataupun bolehkah diambil keberkatan peninggalan tu? Okey, Allah Ta'ala alam. Ada beberapa perkara istilah yang mungkin kita dengar, benda-benda yang dia panggil khawariqul adah, al-khawariqul adah. Benda yang orang panggil luar biasa, memecah adat. Antara yang hak belah baik dulu, kita dengar nama mu'jizat. Mu'jizat berlaku di tangan siapa? Di tangan para Nabi. Tidak ada perkataan mu'jizat disebut dalam Quran, tetapi Quran sebut ayat. Ayat, tanda-tanda. Ayat yang Allah bagi pada Musa, bagi kepada Ibrahim, bagi kepada ramai, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anbiya. Kita sebut dalam istilah buku-buku akidah dia panggil mu'jizat. Mu'jizat berlaku pada siapa tadi? Nabi. Tapi jika berlaku kepada bukan Nabi, bukan benda tak elok, bukan dengan melalui perantaraan syaitan, amrun khariqun lil adah bi ghairi makrun ghairi makrun bid'awan nubuwah, dia panggil. Benda yang berlaku luar biasa tapi tidak ada kaitan dengan pendakwaan diri sebagai Nabi. Dia tak dakwa diri Nabi tapi berlaku kat dia. Di sisi ahli sunnah wal jamaah mengakui adanya hal ini. Ahli sunnah kata ya, ada. Bahkan Al-Lalakai ada kitab tentang karamatul awliya. Dalam syarah usul ahli sunnah wal jamaah ada cerita ini. Antaranya dalam sejarah siapa yang kita tengok berlaku karamah ni? Siapa dia? Tuan-tuan baca hari Jumaat, kita baca surah apa? Surah Kahfi. Tentang pemuda yang tidur berapa lama? Walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'ah. Depa tidur dalam gua mereka itu 300 tahun ditambah 9. 300 tahun kalau kira Masihi, ataupun maksudnya bukan Masihi lah, dikira Syamsiah, ya, dan 309 jika dikira Qamariyah. Kita bahasa kita dikira cara tahun Masihi dengan tahun atau miladi dengan tahun Hijri. 300 ditambah 9. Quran hebat. 300 ditambah 9. 300 itu had miladi, had 9 tu jika tambah Hijri. Okey. Itu karamah kerana mereka bukan Nabi. Mereka adalah para wali, awliya. Dan antara yang pelik lagi yang berlaku dalam Quran apa? Maryam. Maryam bukan Nabi, dia perempuan. Walaupun dalam mazhab Zahiri dia kata Maryam Nabi, tapi majoriti ahli sunnah kata Maryam bukan Nabi. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Setiap kali Zakaria masuk, wajada indaha rizqa. Tengok ada makanan kat Maryam. Maryam duduk ibadat Adam. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Zakaria kata, wahai Maryam, ambil mana ni? Qalat huwa min indillah. Dia kata ini dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab.
Allah bagi rezeki kepada siapa yang kehendaki tanpa hisab. Itu benda pelik. Zakaria Nabi pun tertanya-tanya, main mana ni? Yang ni Allah bagi keajaiban kepada Maryam. Yang ni nama karamah. Antara karamah yang berlaku, karamah berlaku bukan pada tangan mereka yang bukan Nabi. Antaranya yang berlaku pada Usaid bin Hudair dan Abbad bin Bishr. Dua sahabat Nabi, Abbad bin Bishr dan Usaid bin Hudair, yang ada dalam hadis Bukhari yang selalu kita baca dalam Riyadhus Salihin ada. Depa mari jumpa Nabi SAW sampai lewat malam. Zaman dulu bukan ada torchlight. Nak balik. Masa depa balik, tongkat mereka menyala lampu, cahaya. Daw, ada cahaya. Hatta masya bidawiha, dalam hadis dalam Bukhari kata, sehingga mereka berdua berjalan menggunakan cahaya tu, gelap tu. Lepas tu bila mereka nak berpisah, depa dua-dua ada tongkat ni, tongkat mereka, tadi satu tongkat ni menyala, dua-dua berjalan. Bila nak berpisah, dua-dua tongkat menyala. Hadis dalam Bukhari. Itu karamah. Lagi apa lagi? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Alam hadis Abu Bakar diriwayatkan oleh Bukhari, Imam Ahmad diriwayatkan juga dalam As-Sa'ad dalam Bukhari. Abu Bakar pernah satu hari dia bawa balik tetamu, dan beriwayat Aisyah tu dia kata dhaif atau adhiyaf, rawi syak, seorang ataupun ramai tamu. Lepas dia bawa ja'a bidhaif atau adhiyaf, dia datang bawa seorang tamu atau beramai tamu. Abu Bakar ni dia sibuk urusan dengan Nabi. Dia bawa balik tetamu rumah isteri dia, bagi kat isteri dia, suruh layan tetamu ni, bagi makan. Dia pi keluar kat Nabi. Dia urusan dengan Nabi sampai lewat baru balik. Isteri dia ni berjamu makan, suruh tetamu makan. Tetamu tak mau makan. Kita tunggu Abu Bakar balik lah. Bila Abu Bakar balik, Abu Bakar ni orang sibuk. Dia balik-balik, dia tanya isteri dia, asyaitihim, bagi mereka makan ke? Dia kata tak, mereka tak mau makan. Abau, mereka tak mau makan. Hatta taji'a, dia kata tunggu dia balik lah. Dalam riwayat hadis tu, Abu Bakar nak angin, marah. Dia kata sab, Abu Bakar ni masuk, kita kalau sab ni macam cerca lah, maki cara Abu Bakar lah. Macam kita mungkin kata, tak guna orang duk suruh makan dulu yang duk tunggu aku. Pasal apa? Orang ada kerja, macam tu lah kat. Dia marah kat tamu dia. Fahalafa alla yata'ama. Dia sumpah, aku tak mau makan. Dia marah, duk tunggu aku pun tak mau makan, kan? Fahalafa alla yata'ama, tak mau makan. Lepas tu isteri dia pun tengok tu, dah hang sumpah tak mau makan, aku pun tak. Fahalafat alla tat'ama hatta fahalafa la tat'amu hatta yat'ama. Dia sumpah tak mau makan sampai Abu Bakar makan. Nak ceritalah hadis ni, tetamu pun dengar pakat duk tak mau makan, tamu pun sumpah tak mau makan juga. Kata Abu Bakar, hadhihi minasyaitan, ni jadi setan lah kita ni, duk lawan sumpah tak mau makan. Kata Abu Bakar, wa mai makanan, fa akal wa akalu. Abu Bakar makan, depa semua pakat makan. Dia kata wa ja'alu yarfa'u luqmatan. Dia apabila setiap kali depa angkat makan tu, raba min asfaliha aktsaru minha. Setiap kali dia angkat makan tu, nak makan, makanan tinggal ni lagi banyak duk naik. Sampai isteri dia kata, macam mana ni buat kata? Isteri dia kata dia jadi lebih banyak daripada kita masak tadi. Pakat makan Nabi. Bawa pergi cerita kat Nabi, Nabi ambil makan sama.
Ini adalah merupakan apa? Karamah Abu Bakar. Kita Ahlussunnah percaya hal itu berlaku. Yang Allah jadikan berlaku di tangan orang-orang saleh. Dan antaranya yang masyhur yang berlaku pada Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar dalam riwayat Al-Hakim dan Al-Mustadrak dan lain lagi juga meriwayatkannya. Dia kata Umar bin Khattab dia lantik satu orang untuk pergi satu pasukan dalam peperangan. Wa amara alaihim rajulan yud'a Sariyata. Satu lelaki nama Sariyah jadi ketua. Dia kata ketika Umar duk khutbah, bainama Umar yakhtuban nas yauman, Umar duk khutbah di Madinah, dia hantar tentera di jauh tu. Di sempadan negara yang begitu jauh, ribu batu. Tiba-tiba Umar kata, Ya Sari al-Jabal, Ya Sari al-Jabala, Ya Sari al-Jabal. Sari, pergi ke bukit. Orang yang bawah-bawah dengar, nak heran, apa khalifah ni? Duk tengah khutbah tiba-tiba, macam naik syekh. Cakap dengan siapa? Sehingga sebahagian riwayat Abdul Rahman bin Auf kata, apa Amirul Mukminin? Orang heran. Tapi apabila tentera balik, tentera kata, kami hampir kalah. Tiba-tiba kami mendengar. Dia, dalam riwayat itu, fasarahat, Umar ni, fayasrikhu, Umar jerit, Ya Sari al-Jabal, ke bukit. Dia kata kami duduk di sana, tiba-tiba ketika nak kalah, kami dengar suara kata, ke bukit. Sari, pergi ke bukit. Kami pun fa'asnadna ilal jabal, kami pun pergi hampir ke bukit dan kami berjaya tewaskan mereka. Kami hampir kalah. Itu karamah siapa? Umar bin Khattab. Perkara luar biasa yang berlaku pada Umar bin Khattab. Dalam sebahagian riwayat berlaku pada Khalid bin Al-Walid apabila orang cabar dia. Kalau hang minum racun ni, hang tak mati, kami masuk Islam. Dia minum dan dia tak mati. Antara juga yang disebut dalam riwayat ialah Safinah Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah, isteri Nabi ni, dia ada seorang hamba lelaki. Nama dia kita pun tak pasti. Tapi lelaki. Bila Ummu Salamah bebaskan dia, Arab ni bila kita hamba yang dia bebaskan, kita panggil maula. Maula. Nabi satu hari panggil kat lelaki ni, hamba bebasan yang dibebas, ex hamba dengan Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah tu isteri Nabi. Dia bawa barang banyak sangat. Nabi panggil kat dia Safinah. Macam dengan kapal dia. Tanggung barang. Safinah. Dia ni, pada satu masa, dalam riwayat dia kepada Akhta al-Jaish, dia tersesat. Tinggal daripada tentera. Dan pergi bi ardir Rum, sebahagian riwayat. Di bumi Rum. Sebahagian kata kapal dia pecah, dia sampai pada satu tempat. Tengok ada singa besar duk tunggu di tempat tu. Mungkin belah kawasan di Afrika ke apa, ataupun belah kawasan di Rum ke apa. Sebahagian kita belah Rum. Singa nak terkam dia. Dia kata, Ya Abul Haris. Arab ni panggil kat singa Abul Haris. Wahai Abul Haris, ana safinatu maulta Rasulillah. Aku safinah bekas hamba nak Rasulullah. Wali kait wa kait, aku dulu pernah begini, aku dalam keadaan begini. Singa tu dalam hadis tu, dalam riwayat tu dia kata basbasah. Arab ni basbasah ni, tengok kucing ataupun anjing singa bila dia apa? Dia gerakkan ekor dia tu. Maksudnya dia tak ni. Bahkan dia tunggu, bahkan dia ikut Safinah tu, setiap kali dia dengar suara,
Singa ni yahwi ilaih, dia nak pergi terkam pada suara tu. Kerana dia jaga pula safinah ni. Ini juga merupakan karamah. Banyaklah lagi karamah yang berlaku, yang disebut di dalam sejarah orang Islam. Ya Allah jadikan berlaku di tangan orang-orang saleh. Ahlus sunnah tidak menafikan hal ini, mengakui hal ini. Boleh berlaku. Kadang-kala karamah ni bukanlah menunjukkan karamah ni orang tu lebih hebat daripada orang lain. Kadang-kadang Allah jadikan kerana Allah nak menguatkan iman dia. Sebab itu kita tengok banyak cerita karamah berlaku di kalangan tabi'in lebih banyak daripada cerita berlaku di kalangan sahabat. Allah kuatkan iman. Abu Muslim Al-Khawlani umpamanya, dia dibakar oleh musuh. Tak terbakar sehingga Sayyidina Umar kata engkau macam Ibrahim umatnya. Allah jadikan keajaiban mereka. Cumanya kita bila beramal soleh bukan nak cari karamah, kan? Sebab tu para ulama disebut dalam hadis, kun taliban lil istiqamati wala takun taliban lil karamah. Jadilah orang yang mencari istiqamah, bukan mencari karamah. Kerana antara bukti satu orang itu karamah, Allah muliakan. Karamah ni masuk karamah, kita duk sebut keramat tu keramat. Karamah ni masuk Allah muliakan. Bukti satu orang tu ada karamah, dia istiqamah dengan satu pegangan agama itu sehingga ke akhir hayatnya. Tu karamah dia. Bilal yang boleh duduk letak batu tak berganjak tu karamah besar. Sahabat yang menghadapi macam-macam dibunuh tak berganjak, karamah besar. Benda tu bukan semua orang boleh buat. Kadang-kadang Allah muliakan hatta kita yang melazimi salat. Itu karamah. Tuan-tuan, kalau orang yang tak kaki semayang ni, Allah nak semayang pun susah dia. Karamah. Orang-orang yang boleh berpuasa sunat, karamah dia. Allah muliakan dia. Kalau dia bukan orang-orang yang boleh bangun malam untuk beribadah, bertahajud. Bukan senang. Cuba kita fikir. Berapa ramai orang yang cuba bangun nak semayang tahajud, tak berjaya. Try semalam boleh, 7 malam hilang. Setahun 2 kali pun ya, kan? Tapi ada orang Allah bagi karamah. Puasa juga, sedekah. Sebagai orang, dia sedekah, kita tengok, oh Masya Allah, dia sedekah. Karamah dia istiqamah sampai ke akhir hayat, bersedekah. Ada orang istiqamah mai semayang jemaah, jalan kaki mai semayang. Ada beberapa orang tua-tua, Masih Alwi rajin cerita, yang tak pernah punting daripada muda sampai ke tua, sampai ke mati, sentiasa semayang 5 waktu tu ada. Bagi dia mudah. Tapi bagi yang kita tak biasa dok buat ni, oh payah. Itu karamah. Tapi kita cerita tentang karamah hak orang nak cakap ni hak pelik ni. Berlaku tak? Berlaku. Taklah menunjukkan tabi'in lebih mulia pada sahabat, tapi Allah jadikan. Tapi tak adalah karamah tu benda-benda yang mana orang jadikan hal itu untuk buat benda pelik-pelik. Mari aku nak tunjuk keramat aku kat hamba. Tidak begitu. Dia kadang-kadang berlaku pun di luar jangkaan mereka. Ketika mereka memerlukan, Allah nak tolong dakwah mereka, Allah nak mudahkan urusan mereka, tanda Allah sayang kat mereka, Allah bagi benda-benda yang luar biasa. Akal tak boleh fikir, hal itu berlaku pada mereka. Khariqu lil'adah, luar daripada memecah kebiasaan, hal itu berlaku. Kepada kita juga mungkin dalam hidup kita banyak hal-hal yang luar biasa berlaku. Tak sangka-sangka berlaku pada kita. Habis dah culaan kebiasaan ni, semua habis dah. Tapi berlaku. Karamah, Allah muliakan sebagian hamba-hamba Allah. Tapi tak adalah sebahagian orang tu dia kata karamah dia tu masuk kedai, pergi ambil barang, toki kedai tak perasan. Tu bukan karamah, tu curi barang orang. Lepas tu karamah dia tak payah semayang,
Tak ada lah. Sebab itu para ulama atau para ulama sufi yang saleh, yang mustaqim dengan kitab dan sunnah, dia kata idza ra'aita rajulan yatiru fil hawa fala taghtar illam yakun muwafiqan lil kitabi was sunnah. Jika kamu melihat satu orang terbang di udara pun, kamu jangan heran sekiranya dia tak menepati kitab dan sunnah. Kerana satu selepas daripada karamah, ada juga benda lain yang boleh pelik juga. Sihir. Boleh berlaku istidraj. Ibn Taymiyah rahimahullah, dia sebut tentang tempat zaman dia, ada orang yang duduk di Syam boleh membawa makanan daripada Yaman. Ataupun pelik. Orang kata dia karamah. Sebenarnya dia tidak. Dia melalui jin dicuri makanan. Dan macam-macam dalam sejarah orang yang boleh buat pelik. David Copperfield boleh buat pelik juga. Betul bukan karamah. Sihir. Iaitu benda yang berlaku biwasitati syaitan, dengan perantaraan syaitan. So kita kena bezakan. Bila berlaku karamah, tanda Allah muliakan orang tu. Tapi bukan semestinya dia maksum. Dia maksum. Bukan dia menunjukkan dia maksum. Allah muliakan dia dalam kes tu. Tanda dia Allah suka kat dia. Mungkin kes lain, orang lain pula ada. Sebab itu kita jangan jadikan orang kerana ada satu kejadian pelik pada satu orang, lalu kita gulu melampaui padanya. Wallahu ta'ala a'lam.